Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila huda wa dalalata ala khairi ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai hibah dalam Malaysia untuk subjek fiqh al-mawarith. Bersama saya Muhammad Hanif bin Muzahar, nombor matrik I23307250. Bersama saya rakan saya sendiri Muhammad Ashif Alhami bin Ridhoyan, nombor matrik I23307286. Okey. Pertama sekali, kita mestilah kenal ataupun tahu apa itu hibah. Hibah secara mudahnya ataupun secara ringkasnya bermaksud pemberian. Pemberian ini melibatkan pemberian hak milik harta kepada orang lain secara sukarela tanpa meminta sebarang balasan. Pemberian ini juga hendaklah dilakukan semasa pemilik harta tersebut ataupun pemberi hirbah tersebut masih hidup. Okey, dekat sini saya ingin ringkaskan bahawa hibah ini adalah seseorang ataupun pemilik harta tersebut yang ingin memberikan sejumlah hartanya sendiri kepada orang lain mestilah mempunyai dua ciri-ciri tersebut. Yang pertama, si pemberi hibah hendaklah tidak merasa terpaksa ataupun tidak merasakan sebarang paksaan untuk memberikan hibah kepada orang lain. Dan yang kedua, si pemberi hibah tidak ataupun jangan sesekali mengharapkan balasan daripada penerima ataupun ganjaran semula daripada penerima. Okey, dekat sini saya ingin menekankan sedikit bahawa istilah hibah hanya dapat digunakan apabila pemberi hibah itu masih hidup. Apabila pemberi hibah itu telah mati, di dalam kes itu tidak dapat digunakan istilah hibah, manakala hanya dapat menggunakan istilah wasiat sahaja. Okey, kita terus kepada slide seterusnya. Dalil hibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Yang bermaksud, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya, maka makanlah ataupun gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 4. Di dalam firman ini telah menyebut bahawa setiap pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada penerima, yang ini tidak kisah dalam bentuk apa jua sekalipun, dalam bentuk harta, tanah, wang ataupun mas kahwin, tidak kisah. Penerima hendaklah menggunakan pemberian tersebut dengan sebaik mungkin dan hayatilah ataupun gunakanlah pemberian yang halal itu dengan nikmat ataupun secara elok hingga kesudahannya. Okey, apa hukum memberi hibah? Hukum memberi hibah dan melaksanakan hibah dalam Malaysia adalah sunat dan dibenarkan, malah digalakkan di dalam Islam, terutamanya kepada ahli keluarga yang terdekat. Sebagai contoh, di dalam sebuah keluarga mempunyai suami, isteri, anak-anak dan juga ibu bapa. Okey,
si suami ingin memberikan sejumlah hartanya kepada isteri, anak-anaknya dan juga ibu bapanya dengan tepat ataupun dengan adil, si suami hendaklah utamakan keluarganya dahulu apabila nak dibandingkan dengan orang luar. Namun tiada masalah jika ingin memberikan kepada orang luar seperti anak yatim, fakir miskin ataupun orang yang susah. Tiada masalah. Namun di dalam Malaysia kita mestikan ataupun kita mesti utamakan ahli keluarga kita dahulu. Okey. Rukun hibah. Rukun hibah terbahagi kepada dua, iaitu secara umum dan juga khusus. Secara umum, hibah hanya boleh dilaksanakan dan diiktiraf di mahkamah sekiranya ia memenuhi rukun-rukun hibah. Kegagalan untuk memenuhi rukun-rukun ini boleh menyebabkan hibah tersebut batal dan tidak boleh dilaksanakan. Okey. Hibah ini, rukun hibah secara umumnya mestilah dilaksanakan di mahkamah sahaja dan mestilah memenuhi syarat dan sah mengikut syarat tersebut. Okey, rukun hibah secara khusus mempunyai 4 ciri. Yang pertama, pemberi hibah iaitu al-wahi. Yang kedua, penerima hibah iaitu al-mawhub lahu. Yang ketiga, barang ataupun harta yang ingin dihibahkan iaitu al-mawhub. Yang keempat, sirah, iaitu ijab dan qabul. Saya ingin menambah sedikit untuk hibah. Apabila seseorang itu tidak memiliki rukun-rukun hibah ataupun tidak memiliki salah satu rukun-rukun hibah, seperti tidak mempunyai barang ataupun tidak mempunyai harta yang ingin dihibahkan, ataupun tidak memiliki sirah ataupun tidak mengucapkan ijab dan qabul, ataupun tidak mempunyai penerima, maka dekat sini mahkamah tidak akan meneruskan proses hibah tersebut dan menyatakan bahawa proses hibah itu adalah batal dan tidak sah mengikut syarat. Okey. Seterusnya, pembatalan hibah. Pembatalan hibah di dalam Islam tidak dibenarkan manakala ia sangat dipandang hina. Seperti hukum asal hibah adalah pemberi implikasi, iaitu pemilikannya lazim kepada penerima hibah. Namun pembatalan hibah adalah tidak boleh dilakukan. Ia sebagaimana hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal a'ida fi hibatihi kal kalb ya'udu fi qa'ihi. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. Dekat sini, apabila seseorang itu telah membatalkan hibahnya, perbuatan itu sangatlah dicela, kerana hibah itu telah diberikan dengan secara sukarela atau dan yang ini tiada sebarang ikatan dengan pemberi hibah dan juga penerima. Namun apabila proses hibah itu dibatalkan sendiri oleh penerima hibah ataupun dibatalkan sendiri oleh pemberi hibah, tindakannya itu sangatlah dicela dan pihak mahkamah tidak dapat memberikan pembatalan itu kepada pemberi. Namun sebahagian ulama membenarkan kepada ahli keluarga, iaitu ibu bapa, atuk, nenek dan juga kepada anak-anak yang ingin membatalkan hibah, dibenarkan atas sebab tertentu. Kerana dalam kes itu ahli keluarga dan juga anak-anaknya sangatlah rapat dan konteks antara mereka sangatlah kuat. So apabila ibu bapa ataupun atuk nenek ingin membatalkan hibah, para ulama
meringankan dan juga memberikan syarat, iaitu boleh dibatalkan namun mempunyai sebab-sebab tertentu dan juga pada keadaan yang tertentu sahaja. Okey, perbezaan hibah dengan wasiat itu akan disambung oleh rakan saya. Teruskan. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ashif Ahlami bin Ridhoyan, nombor metrik I23307286. Jadi saya akan meneruskan perbezaan hibah dengan wasiat. Jadi perbezaan hibah dengan wasiat ni, yang mana kita tengok kat sini, bila seseorang dah hibahkan hartanya masa dia masih hidup, jadi harta tu tak lagi dikira sebagai pusaka lepas dia meninggal. Sebab tu hibah ni jadi salah satu cara penting untuk rancang pembahagian harta awal-awal. Lepas tu dia tengok wasiat pula adalah pengakuan seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk digunakan bagi tujuan kebajikan atau apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang Islam selepas kematiannya. Jadi hibah dan wasiat ni merupakan dua bentuk pemberian harta yang sering disalah anggap sebagai sama, sedangkan kedua-duanya berbeza dari segi konsep, masa pelaksanaan serta hukum syarak yang mengawalnya. Kedua-duanya tetap bertujuan untuk memindahkan harta kepada pihak lain, tetapi dilaksanakan dalam keadaan yang berbeza. Lepas tu kita tengok proses hibah. Proses hibah dalam Malaysia. Jadi proses hibah dalam Malaysia ni berdasarkan proses hibah dalam Malaysia melibatkan beberapa langkah dan syarat yang perlu dipatuhi agar hibah tersebut sah dari segi hukum syarak dan undang-undang tempatan. Jadi berikut adalah penjelasan terperinci mengenai proses hibah dalam Malaysia. Jadi kita tengok berdasarkan amalan Majlis Agama Islam dan undang-undang tempatan, langkah utama kita perlukan permohonan. Lepas tu perlukan penyediaan dokumen, seterusnya pengesahan dan tanda tangan, seterusnya pelaksanaan dan pindah milih. Lepas tu tengok kos anggaran setiap dokumen. Lepas tu tengok kelebihan hibah. Jadi seterusnya kita tengok permasalahan hibah dalam Malaysia. Jadi permasalahan hibah dalam Malaysia ni yang sering berlakunya adalah penipuan dalam hibah. Penipuan dalam hibah ni terdapat kes di mana hibah ni dijadikan sebagai alat untuk mengelakkan pembahagian harta melalui wasiat atau faraid. Ini boleh berlaku apabila seseorang memberi hibah kepada individu tertentu dengan niat untuk menafikan hak waris yang sah. Jadi ini menimbulkan masalah undang-undang apabila ahli waris yang berhak ingin menuntut hak mereka selepas pemberi hibah meninggal dunia. Lepas tu yang kedua kita tengok hibah ni, masalah yang kedua adalah hibah ni dipertikaikan oleh waris. Jadi ada juga kes apabila seseorang meninggal dunia, jadi harta yang telah dihibahkan semasa hayatnya mula dituntut. Jadi mula dituntut oleh waris-waris yang lain. Jadi mereka mendakwa hibah itu tidak adil atau tidak sah, terutamanya jika hanya seorang waris menerima hibah dan yang lain tidak. Jadi ini sering berlaku dalam kes hibah kepada anak angkat atau isteri kedua yang mana waris lain merasa terpinggir. Jadi kita tengok yang ketiganya, salah faham antara hibah dan wasiat. Jadi ramai juga masyarakat yang masih keliru antara hibah dan wasiat ni. Jadi ada yang menyangka hibah dan wasiat ni mereka telah membuat hibah, sedangkan sebenarnya ia hanya wasiat yang hanya berkuat kuasa selepas kematian. Jadi jika harta yang dihibahkan itu melebihi 1/3 dan tanpa persetujuan semua waris, maka ia terbatal. Jadi kesilapan ni menyebabkan perancangan harta yang dibuat semasa hidup menjadi sia-sia selepas meninggal dunia. Jadi tengok permasalahan yang terakhirnya, kita ada hibah ni dia tidak lengkap atau tidak sah. Jadi antara masalah utama yang
ialah hibah ni dilakukan secara tidak sempurna, sama ada tiada akad, ijab atau kabul yang jelas. Jadi tidak berlaku pemindahan milik atau dokumen tidak disahkan secara sah lah. Ada juga kes di mana seseorang ni dia tiada bukti hitam putih atau saksi yang sah bila berlaku kematian apa. Jadi seterusnya kita tengok kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan tentang hibah ni dalam Malaysia ni. Hibah ni merupakan instrumen penting dalam perancangan harta Islam yang sah dari segi syarak dan yang diiktiraf undang-undang di Malaysia. Jadi dengan pelaksanaan yang mematuhi rukun syarak dan prosedur yang betul, hibah ni dapat membantu mengelakkan pertikaian waris, melindungi hak milik semasa hidup serta mengukuhkan keharmonian sekeluarga. Jadi sekian, itu saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.